16,24,916 suntikan vaksin telah dibuat secara keseluruhan, di mana 10,9 juta telah menerima dos yang pertama, manakala 5,1 juta telah pun menerima lengkap 2 dos. Semalam, alhamdulillah, kita telah mencatat vaksinasi harian yang tertinggi, iaitu 507,050. Dan kita menjangkakan dengan bekalan vaksin yang akan datang, kita akan dapat kekalkan momentum ini untuk mencapai nilai-nilai ambang yang telah pun diumumkan dalam Pelan Pemulihan Negara. Saya ingin membangkitkan beberapa perkara. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan status operasi lonjakan kapasiti ataupun Operation Surge Capacity di Kuala Lumpur dan Selangor. Operasi ini yang telah bermula pada 21 Julai hingga 1 Ogos dengan sasaran sebanyak suntikan 211,000 sehingga 275,000 dos tiap-tiap hari kepada penduduk di Kuala Lumpur dan juga Selangor dan Putrajaya. Menerusi kadar suntikan ini, sasaran secara keseluruhan adalah untuk memberi sekurang-kurangnya 1 dos kepada semua penduduk dewasa di Lembah Kelang sebelum atau pada 1 hari bulan Ogos. Untuk tempoh 2 hari, iaitu pada 21 Julai dan semalam, sebanyak 432,843 suntikan dos telah diberikan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor, yang mana sebanyak 293,100 daripadanya adalah suntikan bagi dos yang pertama. Sehingga semalam sebanyak 71.9% penduduk dewasa 18 tahun ke atas di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos. Bagi tujuan ini juga, vaksinasi secara walk-in di PPV Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor kepada warga emas yang belum menerima janji temu telah pun bermula semenjak Sabtu yang lepas. Selepas operasi lonjakan kapasiti ataupun Operation Surge Capacity tamat pada 1 bulan Ogos, penduduk dewasa berumur 18 tahun ke atas yang belum menerima janji temu akan dibenarkan untuk mendapatkan vaksinasi mereka secara walk-in, dan kita akan umumkan PPV yang akan dibuka untuk kemudahan walk-in di Kuala Lumpur dan juga Selangor tidak lama lagi nanti. Saya ingin bangkitkan 2 perkara yang menjadi perhatian umum. Yang pertamanya adalah dakwaan suntikan kosong. Kebelakangan ini banyak ditular tentang cerita suntikan kosong dan banyak reaksi yang telah pun kita terima di media sosial. Saya ingin tegaskan bahawa CITF memandang serius kes-kes tersebut. Kita ingin memastikan bahawa semua yang datang untuk mendapat vaksinasi mereka diberikan vaksin secara sempurna. Pada hari ini saya ingin terangkan beberapa perkara. Pertamanya, kes yang diketahui adalah bilangan yang sangat-sangat kecil. Daripada 16 juta dos yang telah pun kita beri setakat ini secara kumulatif, hanya ada 13 laporan polis yang telah dibuat, dan saya akan huraikan nanti
laporan-laporan polis yang telah pun dibuat berkenaan dengan isu suntikan kosong ini. Saya melihat bahawa walaupun ada satu kes, kita akan ambil dengan serius. Bukan saya cuba perkecilkan masalah ini. Cuma saya nak letakkan konteks. Out of more than 16 million cumulative doses that we have delivered, there have only been 13 police reports about so-called empty vaccinations. And of those 13, most of them have proven to be false or inconclusive. So first thing is, while the CITF takes this very seriously, and I give the assurance to the public that everyone who comes to a PPV to get their vaccines should be vaccinated with the right dosage. I think for many people to make the conclusion that our frontliners are somehow involved in a syndicate is untrue. Saya sudah bincang dengan pihak PDRM berkenaan dengan perkara ini. Dan setakat hari ini menunjukkan bahawa daripada laporan polis yang telah dibuat, tiada kaitan langsung antara kes-kes kononnya berlaku suntikan kosong dengan sindiket penjualan vaksin. Ada siasatan yang sedang dibuat terhadap kes jualan vaksin, tetapi polis telah maklumkan kepada saya bahawa setakat ini tiada langsung kaitan antara kes kononnya berlaku suntikan kosong dengan kes yang kononnya ada penjualan vaksin. So I think the first thing that I would categorically like to say today is that of those cases that have been reported, empty vaccinations have nothing to do and are not linked to any vaccine selling syndicate. I would like to draw the attention of the public to the 13 cases that have resulted in a police report. 13 kes yang telah pun dibuat laporan polis. Ada beberapa kes yang telah selesai disebabkan salah faham dan telah pun dipadamkan daripada media sosial pengadu. Ada kes di mana pengadu telah membuat laporan polis kerana tangan mereka tidak lenguh, kerana tidak ada kesan sampingan daripada vaksin. Saya ingin nyatakan bahawa kesan sampingan daripada vaksin ini berbeza dari satu orang kepada orang yang lain. Sebagai contoh, saya tidak dapat apa-apa kesan sampingan daripada vaksinasi saya. Tetapi oleh kerana vaksinasi saya dibuat secara langsung dan dipaparkan di seluruh negara, saya rasa tidak ada tuduhan vaksin kosong. Ada yang dapat vaksin, ada yang rasa kesan sampingan. Ada yang dapat vaksin, ada yang tidak rasa apa-apa kesan sampingan. Jadi dalam beberapa kes di mana mereka kata tangan mereka tidak kebas, kita telah cek dengan doktor dan atau jururawat yang telah bertanggungjawab kepada suntikan tersebut. Ada beberapa kes, contohnya di PPV Bukit Jalil, di PPV UCSI dan sebagainya, yang mana pengendali kesihatan telah mengatakan bahawa mereka telah memberi sempurna dos kepada penerima dan penerima tidak ada bukti selain daripada tangan tak rasa kebas. Untuk kes yang tular videonya, iaitu kes yang berlaku di Sungai Petani, iaitu di kem lapangan terbang Sungai Petani. Inilah satu-satu kes di mana jururawat tersebut telah mengaku bahawa telah berlaku kecuaian disebabkan keletihan pada jururawat tersebut. Satu kes ini di mana jururawat tersebut telah mengaku bahawa ada kecuaian disebabkan keletihan. Amaran telah pun diberi kepada jururawat tersebut oleh Panglima Tentera Darat disebabkan jururawat itu bertugas di kem tentera dan jururawat itu akan melalui proses tata tertib di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Satu kes di mana jururawat tersebut telah mengaku berlakunya kecuaian. Ada dua kes lagi, satu di Banting dan juga satu di Maitek, di mana diberikan
dos tambahan disebabkan ketidakpastian daripada petugas kesihatan sama ada berlaku kecuaian ataupun tidak. Jadi satu kes di mana jururawat itu memang berlaku ada kecuaian, dan dua kes lagi di mana dos tambahan telah pun diberi kerana berlaku sedikit kekeliruan daripada petugas kesihatan sama ada dos yang sempurna diberikan ataupun tidak. Once again, I would like to stress that based on the investigations of the police so far, these are the cases of alleged MT vaccinations that have shown to reflect some element of negligence, in particular the case in Sungai Petani. I would like to urge the public to understand the context of these cases and to ensure that we preserve the integrity of the national immunization program and also the integrity of the thousands of nurses, doctors, and frontliners who are risking their lives vaccinating at the rate of 500,000 a day. And if there is human error or human negligence, one or two cases, that we do not paint the entire program and we do not blame all the frontliners who are sacrificing themselves on a daily basis for us to control this pandemic. Saya ucapkan terima kasih kepada petugas barisan hadapan yang sebenarnya merisikokan nyawa mereka pada setiap hari untuk memberi suntikan 500,000 setiap hari, the fastest vaccination rate in the world. And I understand that you are feeling sad and disheartened because of the one or two cases. But I want you guys to understand that I have your backs. That I will answer to the public that just because of one or two cases of human negligence, it does not take away from the hard work that you're putting in and day out. Thank you to all of you. Saya juga ingin umumkan bahawa untuk tidak berlaku apa-apa keraguan lagi, saya telah mengarahkan supaya pertamanya, seperti biasa, kita pastikan SOP yang sedia ada, iaitu untuk tunjuk kepada penerima vaksin picagari, syringe, yang sudah pun diisi dengan kuantiti yang sempurna sebelum suntikan itu berlaku. Dan yang kedua, kebenaran daripada saya dan saya juga telah minta kebenaran daripada Menteri Kesihatan sendiri. Kalau sekiranya ada arahan untuk tidak diberikan kemudahan ini, sekarang ini penerima vaksin bolehlah video suntikan vaksin mereka. Go and film yourselves and take a video of your vaccination so that you have hard proof, and we also have hard proof that you've received the proper dosage for your vaccination. Saya harap perkara ini dapat selesai di sini sebab saya tidak mahu mengganggu kesungguhan barisan hadapan dalam melaksanakan tugasan mereka yang sedikit sebanyak terganggu pada 2-3 hari yang akhir ini. I take every single complaint from the public seriously, and I don't want to downplay this because even if there's one single error, that's one error too much for me. Of course, human negligence happens everywhere in the world. Saya boleh tunjuk senarai macam-macam kesilapan yang berlaku di negara-negara lain. Tak bagi dos yang sempurna, ada yang dapat 5 dos, ada yang dapat 6 dos. But of course, two wrongs don't make a right. So for those cases which there were human negligence, saya mohon maaf kepada mereka dan of course we will do better. But I hope that the Malaysian public and everyone who's come to our vaccination centers will continue to support the hard work of the frontliners. Take a video, and when you get your vaccine, look at it. Don't look away. Look at it. Look at it to make sure you're getting the right dose. Don't be scared. Saya juga ingin bangkitkan isu berkenaan dengan Sinovac. Ya, banyak perkara telah pun dibangkitkan tentang isu ini. Sinovac tidak dihentikan daripada program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Bekalan Sinovac sudah selesai diberi
dan dihantar kepada kerajaan persekutuan. Sebab itu Sinovac mungkin akan diberi dalam kuantiti yang kurang dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. We have not pulled out Sinovac from the national program. The impression that has been given is as though Sinovac is no longer favored in PIC. No, Sinovac, Pharmaniaga has delivered all its commitment to the federal government. In fact, we've added a few new orders from Pharmaniaga. That's why the announcement was made that Sinovac will slowly be phased out from the national immunization program because they finished giving their supplies. So this matter shouldn't arise. As far as Sinovac's private sales are concerned, ataupun Pharmaniaga's private sales are concerned, we agreed early on in the national immunization program that there will come a time where the federal government, when we have enough stock of vaccines, we will open the market so that we can get to our target much quicker. And a lot of people have been saying, why don't you open the private market for people who are willing to pay? That's why in the month of August, there will be pharmaceutical companies who have access to supplies of vaccine who will be able to offer this in the private market. The Jawatan Kuasa Jaminan Akses Vaccine that is co-chaired by Dr. Adham and myself will meet next week to decide on the guidelines for the private sale of vaccines, including a ceiling price, so that these vaccines are not sold at too high a price in Malaysia. So I hope this issue of Sinovac is also settled with the clarification that Pharmaniaga dah selesai hantar bekalan kepada kita, walaupun ada sedikit tambahan perolehan yang kita akan buat, dan mereka akan menjual vaksin Sinovac ini kepada pasaran swasta bermula pada bulan Ogos, tetapi dengan syarat-syarat dan juga garis panduan yang akan ditentukan oleh JKJAV yang akan bermesyuarat pada minggu depan, termasuklah harga siling yang akan ditetapkan untuk pasaran swasta. Itu sahaja daripada saya silakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Mosti, Yang Berhormat Saudara Khairi Jamaluddin dan juga para pengamal media. Seperti biasa, laporan daripada NIH kita akan lapor next Monday, tetapi yang minggu lepas punya kita akan edar kepada pengamal media lah. Pada minggu ini saya akan memaklumkan perkara berkaitan dengan ujian RT antigen Kediri. Daripada bahagian Kawal Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, kita telah pun mengenal pasti fungsi diagnostik RT-PCR dan juga RT antigen. Untuk ujian Kediri ini adalah satu yang mempunyai kelebihan untuk mengesan status COVID-19 individu dengan cepat dan mudah. Saringan Kediri boleh digunakan oleh mana-mana individu yang ingin mengetahui status COVID-19, individu yang mempunyai kontak dengan COVID-19 atau bagi saringan-saringan lain yang bersesuaian seperti di pintu masuk antarabangsa, saringan rentas negeri, saringan pra-pekerjaan, pra-kemasukan ke institusi tinggi dan lain-lain. Kit ujian Kediri COVID-19 boleh dibeli dari farmasi atau fasiliti kesihatan swasta. Pengguna hendaklah memastikan kit ujian Kediri COVID-19 yang diperolehi adalah yang telah mendapat rekomendasi dari pihak berkuasa peranti perubatan ataupun MDA. Pengguna boleh mendapatkan senarai jenis kit ujian ini dari website MDA. Pengguna juga perlu mematuhi arahan kaedah penggunaan kit ini. Sehingga 21 Julai 2021, 3 kit Kediri COVID-19 telah diberi kelulusan bersyarat untuk dijual bagi kegunaan orang awam. Seperti data yang saya akan berikan kepada pengamalnya nanti ya. Semua keputusan ujian kit ujian Kediri COVID-19 sama ada positif, negatif atau invalid perlu dilaporkan secara Kediri ke dalam aplikasi MySejahtera ya. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia juga menyeru agar semua pengguna mempunyai rasa tanggungjawab untuk melaporkan keputusan sebenar atau tidak melakukan pemalsuan keputusan bagi mencegah implikasi jangkitan kepada orang lain.
Untuk itu, carta aliran pengurusan penggunaan kit ujian kendiri COVID-19 akan diedarkan juga. Antara perkara yang perlu saya sebutkan di sini tentang carta aliran pengurusan penggunaan kit ujian kendiri. Pertama, individu yang menjalani ujian saringan kendiri COVID-19 pertama sekali ikut langkah-langkah menggunakan kit ujian seperti berikut. Prosedur sebelum menjalankan ujian, prosedur ujian dan juga prosedur selepas menjalankan ujian. Selepas mengikuti langkah tersebut, perlu membuat self-reporting melalui MySejahtera, iaitu sama ada ujian itu positif atau negatif. Kena buat self-reporting kepada MySejahtera. Sekiranya keputusan itu negatif, kena buat reporting, tapi sekiranya ada individu yang bergejala walaupun negatif, PKM menasihatkan supaya hadir ke fasiliti klinik swasta atau klinik kesihatan untuk penilaian kesihatan. Bagi keputusan yang positif, hadir sendiri ataupun self-referral ke fasiliti kesihatan swasta, COVID-19 Assessment Center atau klinik kesihatan. 3 pilihan iaitu hadir sendiri ke fasiliti kesihatan swasta, hadir ke COVID-19 Assessment Center ataupun klinik kesihatan. Dan untuk proses seterusnya, MySejahtera akan menuat naik semua keputusan dalam SIMKA dan pegawai kesihatan daerah yang mendapat maklumat keputusan melalui aplikasi MySejahtera atau SIMKA akan mengambil tindakan kawalan. Sekiranya keputusan ujian invalid, ujian perlu diulang. Itu adalah perkara berkaitan dengan penggunaan kit ujian kendiri COVID-19 yang telah berada di pasaran bermula 21 Julai 2021. Kedua ialah berkaitan dengan laporan ringkas surveillance genomik yang dijalankan oleh pihak negara terhadap penularan BOC ataupun variant of concern COVID-19. Surveillance genomik COVID-19 adalah dirujuk kepada penjujukan genom virus Severe Acute Respiratory System Coronavirus 2 yang dijalankan sejak awal pandemik tahun lalu. Surveillance ini penting untuk memberi maklumat dari masa ke semasa mengenai penularan jenis-jenis virus SARS-CoV-2 di Malaysia, terutama variant of concern. Variant of concern ataupun VOC adalah varian yang membimbangkan. Adalah nama yang diberikan kepada virus COVID-19 yang telah mengalami mutasi, terutama sekali di bahagian tertentu virus. Dan seterusnya telah memberi beberapa ciri-ciri kelebihan kepada virus ini, termasuk kadar kebolehjangkitan yang lebih tinggi, dan dengan ini boleh menjangkiti lebih ramai orang. Boleh menyebabkan kemudaratan kepada pesakit, dan dengan ini boleh meningkatkan kadar kematian, mempunyai tahap kerintangan terhadap antibodi vaksin, dan dengan ini boleh menyebabkan mendapat jangkitan walaupun sudah mendapati vaksinasi penuh. Mempunyai tahap kerintangan terhadap perawatan menggunakan antibodi dan terdapat kemungkinan risiko yang lebih tinggi untuk dimasukkan ke hospital serta ICU. Sejajar dengan peningkatan kes COVID-19 yang mendadak pada gelombang ketiga di negara kita, terdapat juga peningkatan penularan BOC. Sehingga kini, sebanyak 3 jenis BOC yang telah dikesan di Malaysia yang terdiri daripada BOC Alpha, BOC Beta dan BOC Delta. Antaranya ialah BOC Alpha dikesan pertama kali di kalangan kes import daripada United Kingdom pada bulan Januari 2021, iaitu pada 11 Januari. Diikuti dengan BOC Beta bermula dari kluster Jalan 5 dan terkini BOC Delta yang ulung kali dikesan dari kes import dari negara India. Penularan BOC tidak pernah didokumentasi pada tahun 2020, namun pada tahun 2021, kesemua varian-varian ini telah mendominasi kes-kes tempatan COVID-19. Adalah jelas dilihat terdapat peningkatan trend penularan BOC di Malaysia pada ketika ini, di mana varian Beta dan Delta semakin menguasai jangkitan COVID-19 di kalangan masyarakat, terutamanya di kalangan individu yang belum mendapat vaksin penuh. Teknik yang digunakan untuk mengesan BOC digelar teknik penjujukan genom penuh ataupun whole genomic sequencing, SDR ataupun
Severe Acute Respiratory System Coronavirus 2. Sehingga 22 Julai iaitu semalam, sebanyak 392 BOC telah dikesan di Malaysia yang merangkumi BOC Beta sebanyak 205 jangkitan, BOC Delta sebanyak 173 jangkitan dan BOC Alpha 14 jangkitan. Situasi ini membimbangkan kerana BOC Delta terutamanya mempunyai kadar kebolehjangkitan dan kemudaratan yang tertinggi di antara ketiga-tiga BOC ini. Bukti saintifik yang terbaru juga menunjukkan individu yang dijangkiti varian Delta mempunyai bilangan virus dalam badan yang mampu mencecah 1000 kali lebih daripada bukan Delta. Data penjujukan genom dari Institut Penyelidikan Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia mengikut bulan pula menunjukkan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 jenis BOC telah menggantikan penularan bukan BOC, iaitu penularan non-BOC selama ini, sekaligus memberi bukti kukuh trend peningkatan BOC. Dalam darjah yang kita akan edarkan pada Januari, kita dapati BOC belum lagi mendominasi, tetapi pada bulan Jun, BOC atau variant of concern mendominasi varian-varian lain dalam negara kita. Untuk meningkatkan kapasiti surveillance genom COVID-19, satu konsortium yang melibatkan 3 kementerian iaitu Konsortium Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian MOSTI dan Kementerian KPT telah ditubuhkan. Ahli-ahli dalam konsortium tersebut daripada IMR, UKM UMBI, UNIMAS, Sekretariat Perubatan, Universiti Melaya, Tidrek Universiti Melaya, UiTM dan MGI ataupun Malaysian Genomic Institute. Konsortium tersebut telah menerima peruntukan sebanyak RM3 juta untuk menjalankan penjujukan genom SARS-CoV-2 sebanyak 3,000 sampel dalam masa 3 bulan bermula Ogos 2021. Di antara kriteria yang digunakan untuk pemilihan sampel termasuk sampel yang mempunyai nilai CT kurang ataupun CT value, CT cycle time, cycle threshold kurang daripada 25, sampel daripada kluster positivity tinggi, kes kematian atau BID, broad index atau dari ICU dan beberapa kriteria yang saya akan terangkan di bawah. Kriteria pemilihan sampel untuk menjalankan surveillance genomik COVID-19, 1. Kes-kes dari kawasan yang di bawah pemantauan oleh Kesihatan Awam disebabkan oleh kadar jangkitan yang tinggi atau peningkatan kes yang sangat tinggi dalam masa yang singkat. Kedua, kes-kes perlu untuk merangkumi yang berikut: kumpulan umur yang lain, kumpulan kes dari gejala ringan, gejala teruk sehingga kematian ataupun lokaliti berlainan di satu negeri. Ketiga, pintu masuk antarabangsa. Keempat, kanak-kanak di kawasan dan peningkatan kes melibatkan kanak-kanak. Kelima, kes kemudaratan terutama di kalangan individu berumur kurang dari 60 tahun tanpa sebarang komorbid, termasuk kes-kes kemudaratan yang melibatkan pesakit yang muda tanpa sebarang komorbid. Keenam, pesakit yang gejala yang tidak biasa termasuk yang cepat merosot kesihatan dan dimasukkan ke unit rawat terapi dan sebagainya. Ketujuh, kes-kes yang disyaki mendapati jangkitan ulangan. 8, pekerja kesihatan atau orang awam yang telah mendapat jangkitan COVID-19 walaupun telah mendapat vaksinasi penuh. 9, sebarang kes kematian atau kes yang dibawa selepas kematian iaitu broad index dengan keputusan RT-PCR positif. 10, kes-kes klinikal yang seakan-akan semacam COVID-19 tetapi ujian RT-PCR adalah negatif berulang kali atau tidak dapat mengesan jin spike. Ini adalah kerana bila ujian yang digunakan tidak dapat mengesan jin spike, ini adalah disebabkan mutasi yang dikaitkan dengan BOC dan boleh menggunakan keputusan ini sebagai proksi untuk mengesan BOC. 11, kes-kes dari surveillance SARI ataupun Severe Acute Respiratory Illness ataupun ILI, Influenza-like Illness, serta kes dipilih secara rawak. Yang terakhir, oleh kerana kandungan serta kualiti RNA adalah penting untuk memastikan kejayaan menjalankan penjujukan genom virus penuh, maka sampel-sampel klinikal yang dihantar seharusnya mempunyai ciri-ciri berikut. Pertama, sampel yang mempunyai CT kurang daripada 25. Kedua, sampel dihantar ke mamal dengan memastikan
rangkaian kesejukan atau cold chain tidak terputus dan sampel disimpan di suhu rendah yang sesuai, dan akhir kali memastikan sampel klinikal tidak melalui proses beku cair beberapa kali oleh kerana akan memberi kesan pada kualiti. Dua perkara yang saya maklumkan pada sidang akhbar pada hari ini akan membantu masyarakat untuk menilai dan juga memberi gambaran terhadap perkara yang berbangkit minggu sebelum ini. Terima kasih. I think we have time for just a few questions, 2 or 3 questions. The 3 questions are hands raised on the online as well as the 1 question here. That's all. Thank you. Selamat tengah hari, Dato' Sri dengan YBKJ. Ada sebuah video tular di media sosial mengenai kad digital diberikan kepada individu yang lengkap menerima vaksin dengan jenis vaksin diterima. So, adakah benar kalau ada... Saya jawab cepatlah ya. Setakat ini tidak ada kad fizikal digital. Hanya ada sijil digital MySejahtera sahaja yang boleh dicetak daripada website JKJAV. Itu sahaja. Dan juga kad vaksinasi yang diberi di PPV. That's all. Nothing else. Yeah. Hi, good afternoon, YBKJ, YB Doctor. YBKJ, very quick 2 questions for you and 1 for Doctor. YB, I understand what you explained about the whole empty syringe issue and whatnot. I was at the World Trade Center PPV 2 days ago, but the service ambassadors there were strictly banning vaccine recipients from taking videos. They only allowed photographs, and some people reached out to me and said they were also banned from taking photos. Can I answer? That was Yes. 2 days ago. This is an instruction that I've given just overnight last night, okay? Okay, and second question, YB, with schooling set to start in September, can we know if all our teachers have been fully vaccinated? We'll give an update on that next week. I think we are close to vaccinating all the teachers, but we're working closely with the Ministry of Education to ensure not just the teachers, but the support staff also. Those working at the schools, cleaners, canteen operators, security guards, as well as the bus drivers. So we're working very hard to ensure that the school environment will be safe once we open the schools. Okay, and YB Doctor, quickly, with regards to the Hartal Doctor contract issue, can I know what the cabinet has decided, since they gave a July 26 deadline and it's July 23 today? So any decisions on that? Ya, Yang Amat Berhormat telah pun mengeluarkan kenyataan akhbar baru sebentar tentang harta kontrak. Okay. Hi YB, Alifah from Code Blue. A couple of questions each. Dr. Adham, pertama sekali berkenaan dengan masalah tekanan oksigen di Hospital Ampang, Dr. Sri, yang menyebabkan kes kematian mendadak. Apakah langkah proaktif yang akan diambil KKM untuk pastikan keadaan terkawal? Dan juga bolehkah Datuk Sri memperincikan bagaimana kes kematian dilaporkan kerana berdasarkan situasi di Hospital Ampang ia tidak menunjukkan bahawa laporan kematian adalah real time. Dan juga data seperti biasa Datuk Sri, epidemik 26 hingga 29, pecahan kes lah dan testing. For YB Khairi, a few questions. YB, firstly, will CITIF revise its vaccination strategies to focus on other states as well, since most states are now reporting outbreaks apart from Klang Valley? Secondly, will you instruct PPVs to announce staff and public of any COVID cases in their facility immediately upon detection? And can we know what are the amount of COVID vaccine deliveries to each state to date so far? That's all. Thank you. Yeah. I'll take it first, yeah. On the vaccination strategy, kita nak pastikan bahawa operasi lonjakan kapasiti selesai dulu pada 1 hari bulan Ogos. Bahagian pembangunan kesihatan keluarga, Family Health Division of MOH, continues to advise CITF on the deployment of the vaccines based on the case incidents to the states. So every week we revise our distribution strategy based on input from BPKK. That comes from an analysis of the incidence of new cases. On the distribution to states, we will provide that offline, but I will also dump that data in our GitHub repository soon so that the public can access the data of the distribution. On the positive cases at PPVs, following the SOP outlined by the Ministry of Human Resources,
EPVs are obliged to sanitize the affected area to make sure positive patients are isolated and quarantined, identify their close contacts, and ensure these individuals to be on quarantine as well. In 2 cases at IDCC and SCCC, Setia City Convention Center, we were able to take swift action to sanitize and also to announce that there were positive cases there. So that should be the guideline and framework going forward. Sri. Ya, terima kasih. Berkenaan dengan Hospital Ampang, Hospital Ampang sebenarnya telah pun dijadikan hospital full COVID pada 23 Jun. Maknanya tindakan kita pantas kerana mengisytiharkan Hospital Ampang lebih awal untuk menjadi hospital yang merawat keseluruhannya kes-kes COVID-19, kecuali ada beberapa unit iaitu hematologi yang masih lagi berfungsi. Dan semenjak itu daripada 20 Julai ada purata kematian yang direkodkan melibatkan 10 hingga 15 kematian sehari. Dan saya ingin maklumkan kematian di kalangan pesakit COVID-19 ini berikutan peningkatan kes-kes kategori 4 dan 5 dengan komorbid, maknanya mereka ada penyakit yang berkaitan dan telah berada di tahap kritikal semasa rujukan ke Hospital Ampang itu sendiri. Kategori 4 dan 5 ni ialah kategori yang memerlukan bantuan terapi oksigen dan bantuan oksigen ini dibekalkan oleh syarikat sebanyak 2 kali sehari di hospital tersebut dan tidak ada isu berbangkit dengan shortage of supply of oksigen bekalan. Berhubung dengan sumber yang mengatakan bahawa pesakit harian pesakit kategori 4 dan 5 yang diberikan oleh KKM itu adalah menggambarkan keadaan yang berlaku di lapangan yang melirukan. Saya ingin tegaskan bahawa kategori pesakit semasa pertama kali mendapat rawatan awal di fasiliti kesihatan ada yang berkemungkinan di tahap 1-2 namun masih mampu untuk berubah dengan cepat dan dinamik ke kategori 4 atau 5 bergantung kepada latar belakang serta aspek komorbiditi pesakit itu sendiri. Dan daripada jumlah harian 21 bulan iaitu 2 hari lepas, daripada 11,985 kes, kategori 5 hanya 0.5% direkodkan, kategori 4 0.4%, kategori 3 1.5%. Untuk kategori 2 5,000 ataupun 48.7%, kategori 1 48.9%. Untuk itu apa yang digambarkan berdasarkan kepada keadaan klinikal semasa baru didiagnosis COVID-19. Dan ada di antara mereka kekal di kategori yang sama sepanjang tempoh jangkitan. Ada juga yang berubah status semasa dan bertambah baik ataupun merosot ke kategori yang lebih tinggi. Secara keseluruhannya, pada mula didiagnos, 2.4% kes dilaporkan hari itu berada pada kategori 3 dan 5 dan 97% pada kategori 1 dan 2 pada mula didiagnos. Jadi melihat kepada situasi jumlah kes harian yang berada dalam rekod, sememangnya katil-katil di hospital, terutamanya di ICU dan juga yang menggunakan ventilator adalah ada penambahan penggunaannya. Dan daripada laporan yang kita terima daripada CPRC Kesihatan Awam dan juga CPRC Khidmat Hospital, kumpulan umur lebih muda sekarang ni, misalnya 40 tahun dan 50 tahun dilihat lebih banyak memenuhi ICU berbanding dengan warga emas 60 tahun ke atas. Ini menunjukkan bahawa situasi yang membuktikan vaksin telah banyak membantu mengurangkan jangkitan COVID-19 di kalangan golongan rentan ataupun warga emas. Okay. I think that's all that we have time for today. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.